Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir alayna. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud, dan takutlah kamu terhadap Allah dengan bertakwa kepadanya, kerana bila sampai saat ketikanya kamu akan benar-benar dikembalikan kepada Allah dan akan dihitung, dihisab amalan kamu dalam keadaan tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan tersebut. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita ambil sebagai peringatan, pedoman dalam kehidupan beragama kita, demi untuk sama-sama kita meraih kesejahteraan, kebahagiaan yang sejati. Berbahagia dan hormati pengurusi dan seluruh dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah Subang Jaya, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati perjalanan kita dan setiap apa kita lakukan dalam hidup ini dalam keadaan dirahmatinya. Yang lebih besar di sebalik dirahmati Allah itu, kata Al-Alim, kata para ulama kita, ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita sebagai bekalan yang akan menyelamatkan kita pada hari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang tidak ada bantuan sama sekali pada hari itu, melainkan amal kita masing-masing.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iaitu di saat kita bertemu Allah nanti, yang hanya boleh menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing, bukan orangnya, saudara mara, bapa, isteri, suami, isteri, ibu kandung, bapa kandung, adik-beradik dan seumpamanya. Langsung tidak boleh menyelamatkan kita. Tapi yang boleh menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah gambaran Al-Quran kepada kita yang berada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Asy-Syu'ara 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam pelayaran kita sebagai manusia di atas bumi Allah ini, perjalanan kita mau tidak mahu mestilah sentiasa ke arah tersebut. Apa dia? Membersihkan hati, membersihkan jiwa, membangunkan keimanan, menegakkan amal salah. Itulah perjuangan yang besar dalam perjalanan kehidupan kita. Bila hati bersih, selamat sejahtera. Bila iman amal bertapak dalam jiwa, dalam hati, kita bahagia. Dan bila amal salah menjadi bekalan besar dan utama kepada kita, kita selamat di padang mahsyar nanti. Betulah maka dalam hakikat kehidupan beragama kita ini, sekalipun kita mungkin penat dalam urusan ibadat, percayalah, kepenatan itu hanya untuk semasa di bumi, tidak memenatkan kita di alam sana. Sekalipun kita keletihan dalam urusan ibadat di alam bumi, tidak meletihkan kita di alam sana nanti. Sekalipun kita kadang-kadang dalam keadaan tertekan kerana berilmu, beribadat, mencari pahala ini, percayalah, kita tak akan tertekan kita di alam sana nanti. Kenapa? Kerana alam sana, alam berehat. Alam kita berehat panjang. Alam di mana kita akan beroleh ketenangan yang sebenar-benarnya. Alam yang kita akan dapat keselamatan yang sebenar-benarnya. Berbeza dengan alam bumi ini. Innamad dunya darul amali wal akhirah darul jazai. Kata ulama kita, kan alam bumi ini alam kita beramal dengan sebanyak-banyaknya, dan alam akhirat nanti alam menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan yang kita masih ada, dalam situasi yang kita masih nikmati sampai ke pagi ini, seterus mengajak diri saya dan mengajak tuan-tuan puan semua tanpa cuai untuk sama-sama kita berusaha dengan gigih. Mudah-mudahan Allah tidak akan jadikan kehidupan kita dalam kesempitan di alam sana, bahkan dalam keluasan, dalam kejayaan dan kemenangan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kita pada pagi ini, kalau ikut kepada tajuknya, adalah tajuk yang seterusnya, iaitulah Nabi SAW menghidupkan ibu dan bapa saudaranya. Tanda soal. Soalan, ada soalan di situ. Dia tajuknya ada tanda soal. Saya kira tajuk ini saya tidak akan bincangkan sekarang pagi ini, sebab saya akan bincang kemudian. Sebab ada kaitan dengan tajuk akan datang. Bukan akan datang minggu depan, bukan. Akan datang, ada kaitan dengan tajuk ini. Saya lewatkan perbincangan tajuk tersebut. Saya nak terus kepada tajuk yang ketiga. Itu muka surat ke-8. Jadi tajuk di muka surat 4, 5, 6, 7 postponekan sekejap. Tanda dalam buku tuan-tuan, tajuk ditangguhkan sementara. Ya, kita akan tengok tajuk ini ada kaitan dengan tajuk akan datang yang lain. Kita gabungkan sekali supaya tidak menimbulkan banyak perkara yang jadikan saya pun susah untuk membincangkannya. Jadi untuk hari ini kita nak masuk ke tajuk yang berada di muka surat ke-8, iaitu
mengati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Mengati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Tajuk kita muka surat ke-8, betul tak? Okey. Nabi SAW bersabda, "Akthiru zikra hadimil lazzat, yakni al-mautu." Yang bermaksud perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang dapat merenggut kenikmatan dunia, itu kematian. Hadis Ibnu Majah, At-Tirmidzi daripada An-Nasa'i, disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda, "Akthiru min zikri hadimil lazzat." Qulna ya Rasulullah, wa ma hadimul lazzat? Qal al-mautu. Bermaksud, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia. Kami bertanya Nabi, apakah pemusnah kenikmatan dunia itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, kematian. Hadis riwayat Abu Nuaim Al-Hafiz. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pemuda Ansar, memberi salam kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia?" Orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia? Lalu Nabi menjawab, mereka yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, orang mukmin yang bagaimana pula paling beruntung, yakni cerdik, cerdas dan bijak. Zaki ataupun bijak akias. Nabi menjawab, mereka yang paling banyak mengingati kematian dan punya bekalan yang banyak untuk hadapi kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra wasti'dadan lahu. Itu nas yang asal bahasa Arab, hadis daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu rahmatullahi alaihi. Jawab Nabi, mereka yang paling banyak mengingati kematian dan mempunyai bekalan yang banyak untuk hadapi kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra wasti'dadan lahu. Baik. Nabi bersabda hadis yang lain, "Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Maksudnya, orang paling beruntung. Al-kayyis ini nak terjemah untung pun ya, cerdik pun ya, bijak pun ya, boleh belaka. Al-kayyis ini terjemahnya banyak. Beruntung, cerdik, bijak, berjaya, menang, berkualiti, boleh. Kalimah kayyasa ini dia datang makna pelbagai, yang semua bermakna baiklah. Untung, bijak, cerdik, pandai, cerdas, itu semua boleh terjemahkan. Orang paling beruntung, yang paling bijak, yang paling berjaya, kata Nabi, adalah yang dapat mengawal nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang rugi, orang yang lemah, al-ajiz ini lemah, rugi, kecundang, kecewa, boleh terjemah macam juga. Wal ajizu, mana orang lemah, kecundang, kecewa, gagal, adalah orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Nabi bersabda juga, "Akthiru zikral mauti fa innahu yamhasu dzunuba wa yuzhidu fid dunya." Maksudnya, sabda Nabi SAW, perbanyakkanlah ingat kematian. Perbanyakkan ingati tentang kematian. Kenapa? Fa innahu yamhasu dzunuba, ia boleh membersihkan dosa-dosa kamu, wa yuzhidu fid dunya, dan jadikan kamu zuhud dalam urusan dunia dan dalam hal-hal keduniaan. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, cukuplah maut menjadi pelajaran bagi seseorang dan menjadi pemisah di antara seorang dengan yang lain. Nabi kemudian ditanya, adakah seorang yang telah meninggal dunia
dan berkumpul bersama para syuhada? Jawab Nabi, ya, itu orang yang ingati kematian sebanyak 20 kali dalam sehari semalam. 20 kali sehari semalam. As-Suddi membaca satu ayat, iaitu ayat daripada surah Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa antara kamu yang lebih baik amalannya? Dialah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 2 surah 67. Maksud ayat tersebut ialah mereka yang paling banyak ingati kematian dan sering melakukan amal soleh sebagai bekalan setelah kematian. Kita stop setakat itu dulu bacaannya. Saya sengaja baca sebab dia ada kesinambungan daripada paragraf ataupun perenggan pada perenggan. Baik. Tajuk hari ini tuan-tuan, saya kira tajuk yang benar-benar bercakap tentang saya yang bercakap dan kita semua yang mendengar. Betul, saya kira tajuk ini tajuk yang betul-betul memberikan kita keinsafan, kesedaran beragama. Kenapa? Sebab Nabi SAW dalam hadis-hadis kita bacakan tadi, Nabi bercakap tentang setiap kalangan kita. Apa jalan pulang kita? Kalau kita benar-benar nak berjaya, selamat sejahtera di alam sana, sehingga tidak mengecewakan kita, Nabi sebut satu patah perkataan saja. Apa dia? Ingatlah kematian. Akthiru zikral mauti. Banyakkan ingatkan kematian. Tuan-tuan sekalian, menariknya, dalam hadis kita baca di awal-awal tadi, Nabi sebut akthiru zikra hadami hadimil lazat, yakni al-mautu. Rupa-rupanya mati ini adalah suatu jawapan dalam agama. Jawapan dalam Islam. Jawapan yang boleh membina iman dan taqwa. Jawapan yang boleh mengajak kita kepada iman dan taqwa. Jawapan yang boleh menyadarkan manusia daripada kelalaian dan kelupaan. Jawapan yang boleh menyadarkan kita daripada dosa dan mungkar maksiat. Iaitu ingatkan mati, sebutkan mati. Kalau ada orang yang sebutkan mati pun tak nak faham, tak peduli, memang dia dah mati belum kematian datang. Itu kenyataan. Ini pandangan menarik daripada Ibn Rajab Al-Hambali, satu kitab yang menarik terjemahan. Saya ada bahasa Arab, ada tak bawa, iaitu Tazkiyatun Nafs, penyucian hati. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, ini ulama besar daripada Ibn Al-Hambali, Ibn Rajab, dia kata apa? Dia kata, ada manusia yang telah mati pun, belum dia mati, dia dah mati dah. Mati apa? Mati pucuk? Bukan. Kita dah ingat mati pucuk. Itu yang jadi demam tu, mati pucuk. Tak tahu, tak perasan, tak Cik Mansur. Ya? Mati pucuk, demam Cik Mansur tak? Tak kebah demam. Mati hati tak takut kita. Mati jiwa tak takut. Mati pucuk, segala ubat dicari. Tak cukup. Tokak Ali, tokak Ma'ad, tokak Samad aja tu pegang. Tak cukup Cik Fatimah, Kacip Salwa dia juga. Contohnya. Kak Salwa ni, bukan yang mereka ni. Contoh lah, tak ada Kacip Salwa tu. Yang ada Kacip Fatimah. Tuan-tuan sekalian, kata Ibn Rajab Hambali, ada orang telah mati. Belum kematian datang, dia telah mati. Mati apa? Mati hati. Mati jiwa. Mati iman. Mati agama, mati akhlak. Ini tafsiran menarik daripada Ibn Rajab Al-Hambali. Belum kematian datang, dia dah mati dah. Dia hidup, dia makan, dia minum, dia bercakap, dia sembang, dia apa, tetapi dia telah mati. Tambahan lagi kata juga disebutkan Ibn Qayyim Al-Jawzi, ini 3 orang ni. 3 ulama dia tulis kitab ni. 3 maksudnya dikumpulkanlah. 3 ni dikumpul satu kitab ini.
Termasuk kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Apa dia kata lagi? Ini tambahan. Kalau Ibn Rajab kata ada orang telah mati, belum mati sebenarnya, so mati hati, mati jiwa, mati akhlaknya. Kata Ibn Al-Qayyim, Ibn Qayyim kata apa? Dia kata kematian yang lebih dahsyat ialah bukan nyawa diangkat oleh Allah, tetapi bila hati sudah keruh dan sakit dan telah mati, lebih dahsyat. Kenapa tak dianggap kematian sebenarnya itu lebih dahsyat? Sebab kematian sebenar itu dia hanya satu saat yang sekejap saja. Mati tak lama. Tetapi boleh jadi kalau mati hati bukan 5 jam, 50 tahun. Mati jiwa berapa lama? 110 tahun. Katalah mati jiwa berapa lama? Daripada muda sampai ketua. Hati mati juga mati. Lebih dahsyat. Jadi sebelum saya baca kitab ni tuan-tuan, ini saya nak kait dengan kitab yang dibawa ni lah. Bila saya baca, Allahu Akbar. Betullah kita dalam hukum hidup beragama ini, Nabi kaitkan antara perkara yang boleh merenggut kenikmatan dunia ialah ingatkan mati. Zikrul mauti. Jadi mati ini kita boleh simpulkan dengan bahasa mudah, obat yang paling mujarab. Tapi kepada siapa? Orang yang beriman lah. Orang tak beriman, dia tak nampak hal kematian satu ubat yang mujarab. Maka itulah sebabnya para ulama kita, termasuk Ibn Rajab Al-Hambali, ada lagi satu kata-kata yang menarik pada dia, saya tak sebut tapi kena sebutlah. Dia kata apa? Zikir akan mati ini mestilah berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Zikir akan mati. Zikir bukan maksud zikir lidah, mati, bukan. Itu bukan zikir lidah. Ingati akan mati itu wajib berlaku setiap hari. Terutama bila, tuan-tuan, saya baca kitab ini, karangan Ibn Rajab ni, terjemah ni, Allahu Akbar, benda kita tak fikir dalam banyak situasi. Dia sebut ingatkan mati wajib setiap hari. Bila dia kata? Bila waktu yang paling terbaik kita ingatkan mati? Setiap hari. Ketika mana kita tidur. Nak tidur, bukan tidur, nak tidur. So kata beliau, perasankah tidak kita boleh jadi kita tutupkan mata kita untuk tidur, tutup buat selama-lamanya. Kita tutup mata saja, mungkin tidur siang hari ke, malam ke, masuk tidur dalam ceramah. Kok tidur terus, kejut-kejut, nyawa tak ada dah. Tapi tak apalah, kematian dalam masa tengah dengar ceramah. Ni tuan-tuan, kata Rajab, ingatlah, terutama saat kamu nak tidur, lelapkan mata saja, tiba-tiba kamu tak buka-buka lagi dah. Bayangkan. Sebab para ulama kita, ini saya kena kaitkan sikit ni, sebab ini antara ilmu kita kena pelajari dan kita amalkan. Tuan-tuan, perasankah tidak, kenapa kita nak tidur malam? Kita ada kitab azkar sini kan, Imam Nawawi kan, Ustaz Rahim, dah habis dah? Berapa tahun dah? 16 tahun? 14? Tu tengok tu, kitab azkar tebal. Saya mulakan di Masjid An-Nur, juz'i 4 pun azkar, masuk dah 4 tahun, baru dah 10 page tak sampai lagi. Tak tahu dah. Saya jangka 25 tahun, bukan 14 tahun. Ya. Bukan saya sambung, orang sambung pasal matilah. Sebab itulah, kita perasan ke tidak, tuan-tuan dah belajar kitab al-azkar. Dan kitab azkar termasuklah cerita tentang tidur. Bab tidur saja hadis azkar ni begitu banyak hadis tentangnya. Saya nak sebut sebab ini peringatan besar buat diri saya bercakap dan kepada jemaah yang mendengar. Kita nak amalkan tu. Kita tak nak kita belajar,
tak buat amal. Saya lebihlah utama sekali. Cakap ceramah sejam, tak buat. Oh, lagi besar dosa saya kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita diajar oleh Nabi dalam hadis yang banyak, hadis Bukhari, Muslim, Sunan, Abu Daud, Tirmizi, macam-macam hadis tentang tidur ni. Dan doa tidur macam-macam, betul tak? Bukan satu doa. Cuba ingat baliklah, mana kitab yang dah ada baca tu, buka balik. Macam-macam doa diajar Nabi. Ketika tertentu Nabi baca doa ni, masa tak apa. Yang penting ialah, kenapa kita diminta nak tidur malam? Diminta kita baca doa, bukan turun tidur. Amalan baca doa tidur ni panjanglah ceritanya, macam-macam, dengan 3 qaulnya. Ada hadis sebut Nabi ajar kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada yang sebut Nabi ajar kita nak tidur bukan setakat 3 qaul, boleh baca mana-mana ayat, mana-mana surah, walaupun 2-3 patah, bacalah. Apa kita boleh baca, kita baca. Termasuklah kita baca ayat kursi. Kita kena tanya tu, kenapa Nabi minta kita supaya baca doa belum tidur walaupun sekejap? Ada beberapa pandangan ulama dalam kitab azkar tu. Kalau buka baliklah, sebab saya tahu, sebab saya mengajar sekarang ni, ingat lagi lah, tak hilang dalam ingatan. Antaranya ialah bukan kita nak mati beriman, nak minta jauh pada gangguan-gangguan. Tidur tak ada gangguan, mimpi yang jahat, mimpi yang teruk-teruk, mimpi yang tak ada moralnya, mimpi menakutkan. Ada banyak hikmah. Termasuklah hikmah utamanya apa dia? Kalau ditakdirkan Allah ambil nyawa kita ketika sedang tidur, penutup kita adalah dengan doa, dan itulah husnul khatimah kepada kita. Ya. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan dah 14 tahun duk mengaji itu, kalau cuba recall balik cerita tentang tidur ini, ada catatan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Cuba cek balik. Kalau Ustaz dah sebut, tak tahulah saya. Sampai kata Al-Hasan Basri rahmatullah. Ini ulama besar bernama Hasan Basri, ulama tabi'in. Dia kata apa? Seorang yang tidak berdoa, berzikir sebelum tidur, dibimbangi. Dia kata dibimbangi. Apa dibimbanginya? Dibimbanginya dia meninggal dalam keadaan tak ada rahmat Allah kepadanya. Dibimbangi, rahmat Allah tak ada kepadanya. Satulah, membaca doa belum tidur, walaupun sepatah, tak boleh baca doa banyak dah. Paling kurang apa dia? Paling kurang apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun lebih sikit, Bismikallahumma ahya wa amut. Lebih baik baca doa-doa tadi dengan zikirnya, dengan bacaan ayat kursi. Jadi kata Al-Imam Rajab Al-Hambali, ingati kematian itu satu yang dimestikan, terutama ketika nak tidur malam khasnya. Maka tuan-tuan, kita kena pegang hujah ini. Betullah hujah ini bukan hujah yang boleh kita anggap remeh atau hujah yang biasa-biasa, tidak. Hujah dipakai para ulama kita sehingga kata Imam Rajab, kata lagi panjang cerita dia, sampailah kata Ibn Rajab Al-Hambali, dengan ingatkan kematian itu bukan sekadar menjamin kita punya kehidupan atau menjamin tidurnya kita rahmat Allah, kalau kita mati rahmat Allah, tetapi daripada itu ingatkan mati itu menginsafkan jiwa hati kita bersama. Itu yang menjadi tajuk kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi sebut kepada kita, ingatkan mati merenggut kenikmatan dunia. Key point utama di mana? Apa key point? Poin utama di sebalik ingatkan mati ini sebagai satu perkara besar. Tuan-tuan ingat, mati adalah merupakan detik menutup segala-gala dalam kehidupan kita. Detik menutup segala-galanya. Segala-galanya. Apa yang kita ada dalam hidup ini, baik dari sudut fizikal kita yang gagah perkasa, bila mati, hilang segala-galanya. Baik kita nikmati alam dunia yang sebegitu indah, kita capai semua benda kita ada,
dalam kehidupan kita sebangsa di dunia ini. Harta ke pangkat rezeki, bila mati, tamatlah segala-galanya. Baik kita nikmati segala nikmat dunia dengan keluarga yang hebat, yang besar, yang mulia. Bila kita mati, berpisah kasih kita dengan anak, keluarga, isteri dan suami masing-masing. Betul tak? Bila datang kematian, apa kita ada dalam hidup ini, semuanya terputus, diputuskan Allah Subhanahu Wa Taala. La syai', tiada apa kita miliki. Jadi kata para ulama, dasar hadis Nabi ini, Nabi sebut akthiru zikra hadamil ladzat, ingatlah akan kematian, memutuskan kamu dengan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama kita, kematian boleh mendidik kamu. Kematian boleh mendidik kita. Kematian boleh mengajar kita tentang hakikat hidup yang sebenarnya. Kalau ada orang jenisnya sifat macam mana? Kata para ulama kita, jenis sifatnya suka buat kejahatan, kemaksiatan. Maka ingatlah kematian, boleh jadi kamu meninggal dunia tak sempat taubat. Kalau ada orang yang sifatnya dalam urusan dunia, tak kira batas agama, halal haram, dosa pahala, semuanya diambil ruang-ruang itu, tak ada dosa pahala. Ingatkan mati, kamu faham kematian kamu dalam kehinaan, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu dalam keadaan suka sombong diri, bangga diri, rasa gah dan hebat dengan apa kamu miliki, dengan apa kuasa kamu ada, tapi saat kau mati, kamu mati dalam kehinaan yang berat. Segala kesombongan kamu tidak memenangkan kamu depan Allah SWT. Jadi ini kata-kata daripada para ulama, jelas bagi saya, tuan-tuan sekalian, untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, bimbing kita. Dan Nabi adalah orang paling utama didik kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita yang sempat saya semak dalam beberapa bacaan. Baru saja baca ini, baru saja dalam beberapa minggu yang lepas, kebetulan ada ceramah tentang hal mati. Berlaku kepada rakan kita di Palestin. Di Palestin. Saya ingat cerita ini, kalau tuan-tuan ingat satu nama lah, kalau ingat lah, tak ingat tak apa. Ingat ada satu nama beberapa lama dulu, nama Yahya Ayyash. Tak ingat Tak ingat? Memang tak ingat lah. Yahya Ayyash. Siapa yang ada phone boleh Google namanya. Yahya Ayyash. Y-A-H-Y-A Ayyash. A-Y-Y-A-S-H. Boleh Google, boleh tengok sejarah. Tapi cerita saya ini kait dengan dia lah, keluarga dia. Dia telah mati syahid, dibunuh dari jauh, jarak jauh. Dia pegang telefon, Israel telah pun programkan telefonnya dengan Yahya Ayyash. Yahya Ayyash. Y-A-H-Y-A-A-Y-Y-A-S-H. Lebih kurang begitulah. Tapi Abzal Arabnya Ain, Ya, Alif, Shin. Ayyash. Orang hebat. Ada nama tak? Keluar nama. Yahya Ayyash kan? Palestin. Dia meninggal syahid tahun sekitar dalam 90-an. 97, 96. 96 Okey. Sejarah kematiannya amat syad. Dia angkat telefon. Top. Top. Dikontrol oleh pihak Israel. Tak apalah, bukan cerita kematian dia tu. Saya ayah satu hari dia ziarahi ketika belum dia dibomkan, dibunuh oleh tentera Israel. Dia pemimpin besar di kalangan mujahidin Palestin lah. 96 betul, 96 sehingga 97. Baik, satu hari ini cerita kematian ni. Dia ziarahi satu keluarga Palestin. Dia datang ziarahi keluarga Palestin yang dalam tekanan. Tuan-tuan fahamlah,
Kalangan tuan-tuan ada yang dah pergi Palestin ke? Tak ada ziarah Palestin lagi? Dah ada yang dah pergi 2 kali. Saya dah pergi, Alhamdulillah. Saya pun dah masuk sampai ke Tel Aviv. Masuk Tel Aviv, bermalam 1 malam. Ya, tahun 2019. Sebelum Covid sempat, ya. Allahu Akbar. Ingat balik cerita tu dengan beberapa lama, 5 hari, 6, seminggu di sana tu. Macam-macam cerita. Apalah cerita yang Ayush tadi. Dia ziarah itu keluarga Palestin. Keluarga ini keluarga yang memang dalam keadaan miskin amat sangat. Rumah tak ada, hanya berada satu khemah. Yang keluarga ini bukan kecil, besar. Ayah dan ibu masih ada, dan anak-anak ada dewasa, ada yang masih kecil. Ya Ayah datang ziarahi satu hari. Dia bawalah sedikit makanan. Yalah, nak kata hamper lah. Bawalah makanan dalam satu bekas untuk diberi kepada keluarga yang berkaitan itu. Dia pun tanya jawab soalan kepada keluarga, berapa anak, berapa lama dah buat di kemah macam ni, di mana asal. Mereka sebutlah mereka ni asal daripada Dhifah Gharbiah, mana sebelah semenanjung sana. Pasal tinggallah kampung, dah dihalau, tak bertempat lah. Rumah mereka sekadar khemah, rosak, ganti khemah baru. Duduk di jalanan, menumpang ruang-ruang yang ada. Ayash pun serah makanan. Makanan tidak semua mana, bukanlah makanan berharga sampai ribuan, sekadarnya. Kalau kita sekarang mungkin gula dalam 1 kilo, susu dalam 2-3 tin, beras dalam 1 kampit, tu saja diserah. Tuan-tuan sekalian, saya baca ini dah lama. Nak kata menangislah. Kalau saya menangis, minta maaf lah ya. Cerita-cerita yang saya terasa dalam hati kecil saya. Lalu bila Ayah serah makanan itu kepada keluarga ini, kata ketua keluarga, dia kata, kami tak perlukan semua ini. Kami tak lapar. Kami tak berada kelaparan. Ya, Ayah kata, ini hak untuk kamu. Aku siap untuk kamu, sekeluarga makanlah. Sebab kami tahu kamu dalam keadaan yang memerlukan makanan. Ketua keluarga tadi kata, tidak, kami tak terima. Kerana kalau kami makan makanan ini, kami bimbang kami dilewatkan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak faham tu tuan-tuan. Rupa-rupanya daripada anak-anak dia itu sudah ada 3 orang yang syahid. Kerana dihalau tu dah ditembak oleh Israel, dah 3 halau. Dah dihalau, dah 3 orang dah syahid di perjalanan. Yang ada 3-4 orang ni masih selamat lagi. Jadi kata keluarga kata, kalau kami makan ini, kan mungkin lambat mati syahid. Kerana kami akan segar, kenyang. Padahal yang dibawa itu bukanlah satu makanan yang mewah, KFC ke McDonald ataupun macam-macam. Sekadar itu saja. Ibaratnya kalau kita kampik sekarang, sekampik beras, 1-2 kilo gula, 1-2 tin susu, tu saja. Apalah ada sangat kan? Bukan mengenyang sangat pun. Tapi tengok tak, dia jawab, dia kata apa? Kalau kami makan yang ni, kami akan lewat untuk bersyahid. Anak-anak kami tak boleh berjuang. Ya, yang Ayah bila dengar tuan-tuan, apa dia kata? Sesungguhnya kamu ni, dia kata, berikan aku kekuatan. Sebab aku makan makanan yang lebih pada yang aku beri pada kamu. Tapi kamu sekadari kamu tolak, tak nak. Sebab kamu kata takut lewatkan kematian syahid. Tuan-tuan dirahmati sekalian, ini cerita ni kalau kita dengar biasa tak apa. Tapi kalau tuan-tuan perhati kata-kata itu, mana dia seolah merasakan bahawa kenikmatan dunia sekadar itu boleh menangguhkan kematian syahid. Inilah kekuatan yang ada kepada orang Palestin yang telah berjuang begitu lama untuk menentang Israel bebas negara mereka. Ya, yang Ayyash itu, dia balik ke rumahnya,
Dengan atas sebab tadi, dia balik ke rumahnya. Itulah kuatan dia lah. Dia keluarkan semua makanan yang dia simpan. Disebut dia cerita tu, dalam peti itu adalah disimpan, bukanlah frozen tu dah, sekadarnya adalah. Dia keluarkan semua. Dia bagi-bagi kepada mereka memerlukan. Sampai tahap satu hari, isterinya, Ayah Aish isteri tanya, apa kita nak makan? Kita dah tak ada makanan. Tuan-tuan, cerita ini betul-betul dia balik kepada kisah Nabi dahulu. Aisyah radhiyallahu pernah tanya Nabi, kita makan apa Rasulullah? Ni makanan kita dah bagi pada orang ni. Mereka mengamali, tuan-tuan. Kerana mereka merasakan dunia mereka ada sudah melewatkan mereka untuk mati syahid. Akhirnya Ayah Aisyah sebut, dia kata apa? Aku terkesan kepada satu keluarga yang aku sekadar beri sekadar benda yang tak banyak, tolak kerana mereka takut. Aku ni siapa? Itulah takdir, kata di kalangan para penulis. Dia kata takdir Allah besar. Ya Ayyash, kemudian Allah beri ganjaran sebagai syahid, dibom oleh Israel kemudian. Tempoh saya ingat dalam beberapa minggu kemudian, dalam cerita saya baca tu disebut ba'da as-sabi', lepas minggu kemudian dia syahid. Tuan-tuan sekalian, minta maaflah saya bukan nak baca cerita, tapi nak cerita tuan-tuan, manusia ini bila sampai tahap hatinya bercahaya dengan ilmu iman, dia akan mati itu segala-galanya. Saya tak katalah kepada diri saya, tuan-tuan, sampai tahap kita kena buat macam tu. Tetapi hari ini, dalam kita belajar ilmu, saya tuan-tuan, bila baca buku ni tuan-tuan, saya baca dengan penuh pengajuk. Saya cuba memahami apa ditulis pengarang. Sebab pengarang itu pun pengarang hebat, Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang ni, bila Nabi sebut macam tu, ingatkan mati boleh merenggut kenikmatan dunia. Sekurang-kurangnya, saya ajak tuan-tuan, bukanlah sampai tahap kita buang kekayaan dunia, bukan. Bukan maksud balik rumah nanti jual semua perabot-perabot yang mahal, ganti yang murah, bukan. Daripada rumah banglo sejuta nak cari rumah banglo 2 juta, nak pergi rumah flat, bukan. Bukan tuan-tuan, bukan. Tapi pada saat ketika ini, boleh ke tak boleh kita bersetuju untuk bersama-sama dalam hidup ini. Saat kita rasa mungkin jiwa kita keadaan macam mana situasi pun, aku ni akan mati. Aku mati nanti kalau dosa tak diampunkan, ya Allah, aku takut. Aku akan mati, ya Allah, kalau aku dosa tak diangkat-Mu, ya Allah, aku bimbang. Ya Allah, aku mati, kalau aku mati, aku ni tak suka derma sedekah berinfak, aku bimbang. Aku akan mati, Allah, tapi aku ada nilai harta yang banyak, tapi aku tak pernah berzakat harta, ya Allah, aku bimbang. Biar ada macam tu. Sekurang-kurangnya, bila kita ada ingatan tentang kematian, kita akan segera buat kebaikan. Hari ini tuan-tuan, kita semua ada kenikmatan pelbagai ini. Sekalipun tidak kita orang kaya semua, bukan harta sampai jutaan, tapi ada nikmat dunia yang Allah beri. Ada tak? Ada. Saya sebut sentiasa, ini antara yang saya fikir dan kotak dengan saya sampai hari ini. Nikmat yang paling besar, nikmat masa dan waktu. Harta tak banyak, tapi masa ada tak? Ada. Waktu ada. Hidup tak? Beramai kalangan kita yang ada waktu, ada tenaga, ada masa, tiba-tiba masa, waktu, tenaga tak dihabis kepada jalan agama. Sampai dia lalai lupa. Nak baca Quran tak sempat, nak mengaji tak dan, nak buat kebaikan tak dan. Nikmat dunia kita nama di atas nama nikmat masa waktu tadi, nikmat tu. Tiba-tiba kita tak cuba untuk tunaikan hak Allah. So apa? Kita rasa kita tak rasa mati lagi. Aku lambat lagi nak mati ni. Inilah di antara kekurangan, kelemahan kita. Saya bukan kelemahan kita. Saya lah, mungkin bukan tuan-tuan. Saya. Kelemahan kita lah. Jadi kalau boleh kita cuba nak angkat balik cerita Nabi ni, kita semak balik. Cat balik.
muhasabah kembali. Dengan ingatkan mati, dia jawapan yang paling besar kepada kita. Aku ilmu tak ada, kalau aku mati sekarang ilmu tak ada, berat aku. Lalu kita cari ilmu. Aku ni infaknya jarang-jarang, derma bukan selalu, sekali-sekala berkira. Kalau aku tak infak sekarang, bila lagi? Aku ini wang ada, harta ada, tapi nak bayar zakatnya tak berasa nak bayar. Sebab rasa kedekut, bakhil apa Allah beri pada aku. Kalau aku mati, aku zakat tak bayar, macam mana hidup aku nanti di alam sana? Aku ada masa, waktu yang cukup untuk cari ilmu dan beribadat, tapi aku tak guna waktu dan ilmu untuk cari ilmu. Kalau aku mati macam mana? Tuan-tuan sekalian, kalau fikir macam tu, saya yakin, saya percaya, kita akan dapat membina sebuah kehidupan yang sebaik-baik kehidupan lah. Kehidupan Allah redai, bukan Allah murkai. Allah sayang, bukan benci kepada kita. Jadi dalam hari kata Rasulullah, ingatlah mati, kerana kematian adalah ubat yang paling mujarab kepada kita. Apalagi kalau kita tengok dalam hidup ini, kematian dalam pelbagai bentuk. Sekurangnya kalau kita tengok kematian dalam pelbagai bentuk, ada kematian mengejut. Kita dengar cerita-cerita yang dilaporkan dalam akhbar, contohnya keluar rumah, sudah keluarga keempat-empat semua meninggal dunia, mengejut. Baru pukul 9 tadi makan minum keluarga, pukul 10 tak ada dah. Ada tak berlaku? Berlaku. Insaf tak kita? Insaf. Kadang-kadang satu keluarga keluar bersama-sama ke tempat tertentu, peranginan, pergi 5 orang, balik 4 orang, seorang tak ada, lemas di lautan, di sungai, contohnya. Ada dah berlaku. Kadang-kadang dalam situasi tertentu Allah uji kita dengan kematian mengejut. Tak sakit, tak demam pun, tiba-tiba dapat berita meninggal. Siapa tu? Adik-adik kita juga, abang kita juga, keluarga kita juga, atau teman taulang kita. Tak ada sakit pun, tapi dah meninggal. Pagi tadi nampak segar, pukul 10 pagi tadi segar, pukul 12 tak ada. Macam-macam cerita kematian, tuan-tuan. Lepas tu saya ulang balik acap kali di sini, di pentas itu, tuan-tuan ulang balik pada pagi ni. Kematian tak pernah ada syarat. Al-mautu duna syartin. Kematian tak ada syarat. Ini yang kita kadang-kadang kita lupa ni. Tak ada syarat kematian. Mesti tua, bukan muda. Sakit lama, bukan orang tak sakit. Mesti orang dah dah berusia, bukan muda. Tidak. Kematian kadang-kadang orang muda lebih awal pada orang tua. Yang sihat lebih awal pada yang sakit lama. Yang cucu pergi awal, yang atuk masih sihat lagi pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita sebut hal kematian sebagai rupa, tuan-tuan, bukan apa nak didik balik lah. Nak didik balik. Kerana hidup ini kalau tak disebut hal kematian dalam kehidupan seharian kita, kita banyak kelalaian. Dunia makin menipu kita. Dunia makin menjahanamkan kita. Dunia makin merosakkan kita. Bukan dunia masalah, kita bermasalah dengan dunia, merosakkan kita, menjahanamkan. Sebab itulah kalau tuan tengok dalam hadis kita baca tadi, yang kedua tu, tengok yang perenggan tu, Umar menceritakan, ketika aku sedang duduk bersama Salam, datang seorang pemuda Ansar. Ini Ansar siapa ni? Orang Madinah. Bagi salah kat Nabi, tanya, "Wa Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia?" Ini cerita pun cerita yang menarik ni, sebab ada hadis tentang ini daripada Al-Imam Abu Daud yang menceritakan hadis ini, cerita ini. Ada riwayat yang banyaklah, 2-3 riwayat. Salah satunya, pemuda Ansar ni orang yang dia dalam banyak situasi dia berfikir tentang soal jihad perjuangan. Katanya, itu saya tak perlu sebutlah ya. Yang pentingnya ialah dia Ansar Madinah, jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia?" Dia nak tanya Nabi, tanya soalan. Yang paling mulia siapa Rasulullah? Kaya ke macam mana? Kata Nabi, orang mukmin paling ialah orang yang paling apa? Baik akhlaknya. Ahsanuhum
akhlaqan. Yang paling baik akhlak, itu orang paling mulia. Dia tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, macam mana orang paling beruntung sekali? Dua soalan tuan-tuan. Itu satu hadis yang menarik ni. Dia tanya Nabi yang pertama, siapa orang paling mulia? Mulia ini bermaksud bercakap tentang soal moral dalam kehidupan. Orang yang suka derma, mulia. Orang yang suka baca Quran, mulia. Orang yang suka buat kebaikan, mulialah. Mulia akhlaknya. Dia tak cukup tanya soalan siapa mulia. Nabi sebut orang paling akhlaknya mulia, itu orang mulia, paling baik akhlak. Dia tanya Nabi, siapa paling beruntung? Yang paling berjaya, paling beruntung? Jawab Nabi SAW, orang yang banyak ingatkan kematian. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih. Sebab Nabi sebut, aktsaruhum lil mauti dzikran wasti'idad lahu. Yang paling beruntung, yang paling berjaya, yang ingatkan mati, bersiap hadapi kematian. Tuan-tuan boleh renung sekejap. Nabi sebut yang paling beruntung, mulia bila akhlak terpuji. Puan-puan, insya-Allah kita ke situlah sebenarnya. Sebab apa? Akhlak mesti mulia. Sebab kita dengan orang jangan bercakap kasar, dengan orang jangan maki hamun, sama kita kena hormati, kita suka tolong orang yang miskin, kita bagi tu orang makan minum, bagi orang kelaparan, kita infak. Itu mulia lah, akhlak kita mulia. Tapi dalam hubungan kita dengan agama juga, bukan takat mulia, beruntung. Nabi ditanya yang paling beruntung. As'adun nas, dalam bahasa Arab panggil as'adu, orang paling beruntung. Bila Nabi tanya tentang orang beruntung, Nabi kata apa? Orang yang banyak ingatkan mati. Tuan-tuan boleh tak pegang satu key point di situ? Ini saya nak bawa ni, perbincangan ni. Nabi sebut yang paling beruntung ialah aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang ingatkan kematian. Kenapa Nabi sebut untung? Apa agak jawapan kita boleh cari di situ? Key point kita. Maknanya tuan-tuan, orang ingatkan mati, dia bukan setakat akhlak mulia. Bila ingatkan mati, dia baca Quran. Dia ingatkan mati, dia sedekah derma. Ingatkan mati, dia buat kebaikan. Setakat itu, mulialah bagi dia dengan orang. Tetapi Nabi sebut orang tu beruntung sebab apa? Sebab dalam kefahaman saya cuba memahami ni. Dan itulah saya cuba nak bawa kepada tuan-tuan pada pagi ni. Nabi sebut paling beruntung sebab apa? Sebab bila ingatkan mati ni, bermakna kita bercakap tentang alam satu lagi yang menanti kita. Alam satu lagi, alam apa tu? Alam mahsyar, alam akhirat. Dan hidup ini, bila ingatkan mati, kita seolah dapat keuntungan. Dunia kita mulia dengan akhlak, akhirat kita beruntung sebab kita dapat rezeki kematian yang baik. Nampak? Kalau tak nampak, kena nampak. Kalau tak nampak, kena nampak. Makna kita dalam hidup ini, bila ingatkan mati, kita beruntung. Sebab apa? Dunia kita baik, akhlak mulia, alam sana kita dapat kehidupan yang bahagia dan tenang selama-lamanya. Syurga menanti kita. Ada orang kemungkinan ya, saya kata kemungkinan, bukan satu kepastian, kemungkinan dia mulia, suka menyumbang, suka derma, baguslah. Tengok orang susah, dia hulur. Tengok orang di jalanan, dia hulur duit. Contohnya, makcik dah makan, ambil duit saya, pergi minum. Contoh, mulia tak? Mulia. Tetapi ada kemungkinan saya kata, dia akan mati. Dalam dia buat baik itu, dia buat juga benda-benda maksiat. Buat baik, tolong orang, jiwanya tertekan, orang miskin tertekan, ditolong. Baik tak? Baik. Mulia tak? Mulia. Masa yang sama, dia masih mengekalkan maksiat.
Kenapa dia? Sebab dia tengok akan mati. Tapi orang yang beriman, mulia akhlaknya, begitu sekali baik dengan orang, suka tolong orang, bantu orang macam-macam. Masa yang sama beruntung, sebab apa? Dia ingatkan mati. Aku nak berjaya dunia, akhirat sekali. Inilah maksud hadis Nabi, tuan-tuan. Kita tak nak dari hidup ini hanya mulia akhlak, tetapi kita gagal untuk capai kemuliaan di padang mahsyar. Derma rajin, sembahyang malas contohnya. Sembahyang rajin, tetapi masih buat benda-benda dosa, menipu orang, bohongkan. Kita seolah lupakan kematian. Jadi tengok Nabi, dia bawa satu cerita yang begitu bermoral tinggi. Sahabat tanya Nabi, siapa yang paling mulia? Akhlaknya begini sekian. Siapa yang paling apa tadi? Paling mulia? Akhlaknya baik. Nabi tanya kepada soalan yang sama juga, siapa paling untung? Ingatkan mati dan siap untuk mati. Maka di sini menampak kita dua gabungan kena lakukan. Apa gabungannya? Akhlak kita kena mulia, ingat mati kena ada. Barulah kita akan dapat dunia yang baik, akhirat yang bahagia dan tenang. Dia sebenarnya di sini, tuan-tuan sekalian, saya bila baca ni, saya baca dengan beberapa tulisan yang lain. Cuba tengok beberapa tulisan yang lain. Dalam hadis ini yang disebutkan Omar cerita tadi, betul-betul Nabi SAW nak beri kita panduan yang jelas. Panduan jelas Nabi apa dia? Kita hidup ini mestilah kita raih alam dunia yang berjaya, alam akhirat yang berjaya. Dunia kita berjaya dari sudut kita dengan orang, mulia, akhlak, tolong orang, kita buat macam-macam. Akhirat kita berjaya sebab kita sedia untuk hadapi kematian yang diradhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua, di mana kita berada, marilah sama-sama kita angkat balik perjuangan kehidupan kita seharian. Dan ingatkan mati bukanlah maksud ingat tu kita zikir tidak, tapi dalam kotak pindah pemikiran kita. Aku ni di hujung tanduk pun dalam hidup ini. Allah boleh cabut bila-bila masa dalam usia aku yang ada. Tengah aku bercakap, tengah bersuara, tengah tidur, tengah rehat, tengah apa saja, Allah boleh ambilnya nyawa. Ya Allah, kalau aku dah ambil nyawa tengah aku lupakanmu, ya Allah, aku akan kecewa, kecundang. Maka bagi tuan-tuan, di atas cerita kita pada pagi ini, sama-sama kita usaha ke arah untuk membina sebuah kehidupan yang sejahtera, bahagia. Letak dalam minda kita, saya termasuk bercakap ini, betapa kematian adalah ubat paling mujarab untuk membetulkan apa kesilapan kita, kekurangan, kelemahan kita dalam hidup ini. Kalau kita seorang yang suka buat maksiat, walaizubillah lah, tak berlaku insya-Allah, ingat mati ini boleh merenggut nyawa ke bila-bila masa. Kalau tak taubat macam mana? Kalau kita seorang yang suka adu domba, bercakap benda yang bukan-bukan, dalam bentuk yang palsu, dusta, bohong, macam-macam, lidah yang tak pernah bertulang, contohnya dalam apa ucapan kita sebut tanpa kita faham hukum agama, dosa kita tak kira. Ingat, kalau aku mati tengah buat jahat macam mana? Dosa tak terampun orang, dosa tak terampun Allah, tak terampun. Kalau kita hidup dalam suasana banyak benda-benda kita makan, minum daripada benda tidak betul, tidak halal, dan masuk perut, contohnya segala-galanya, ingat, ya Allah, kalau aku keadaan tak dapat keampunan, tiba-tiba aku mati, macam mana Allah? Mudah-mudahan kalau itulah jawapan kita cari dalam hidup kita, tuan-tuan, kita dapat jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya boleh kita rumuskan, kematian adalah jawapan. Ingatkan mati jawapan kepada kehidupan beragama kita. Zikrul mauti. Tapi kalau dah mati, tak apa dah. Ingatkan mati itu. Dah mati, selesailah kita dengan urusan dunia, urusan harta. Tapi belum mati, kita ingatkan mati. Mula-mula ingatkan mati, kita boleh cek balik. Kalau yang kurang, kita tambah. Kalau yang buruk, kita tinggalkan. Kalau yang ada baik, tambahkanlah kebaikan. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini, kalaupun tidak
seluruhnya selesai dalam bicara kitab ini. Kita akan sambung nanti insya-Allah, kerana ia merupakan perbincangan yang bersifat dalaman. Saya pun minta maaflah tuan-tuan ya, bila bercakap ini saya bercakap dalam dua dimensi. Satu, saya bercakap dalam kerangka apa yang saya faham. Yang kedua, apa yang saya baca daripada penulisan-penulisan. Saya gabungkan sekali. Jadi apa saja yang saya sebutkan itu daripada dua dimensi lah. Satu, saya faham, dan saya baca apa yang diungkap. Tadi sebagai contoh, saya baca daripada kitab Ibn Rajab Al-Hambali, apa kata dia tentang kematian kata dia telah berlaku belum mati. Mati hati, mati jiwa, mati ilmu, mati iman, itu kita paling takut ya. Wallahu alam. Itu sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan keimanan, rahmati kami dengan ilmu. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rضى عنا ya karim. اللهم زين حياتنا بالإيمان، اللهم جملنا بالتقوى والاستقامة، اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان، اللهم ارزقنا الخير والسعادة والأمن والصحة والعافية والعناية والبركة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم.